سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saya muliakan Tuan Imam Tuan Nazir ataupun pengurusi surau Al-Ikhwan dan ahli jawatan kuasa dia, para ahli ulama, ustaz-ustaz, adik-adik, abang-abang, bapak-bapak, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita diberi kesempatan ataupun dapat berkumpul pada malam ini untuk menyambung pengajian kita tafsir Al-Quran Al-Karim, dan apa yang baru sahaja di hadapan kita tadi sebenarnya menjadi pengajaran kepada kita. Bila kita nampak orang meninggal dunia, sepatutnya kita akan merasa takut. Bukan takut apa? Takut kalau kita ini ataupun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mati kita dalam keadaan yang baik. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wal najatan min nar wal afwa 'inda al-hisab. Baik. Pada 2 minggu sudah tuan-tuan, kita dah bincang berkenaan dengan iblis ataupun ruang iblis menyesatkan manusia, ataupun secara umum kita sebut sebagai apa? Cerita hantu. Kita cerita hantu 2 minggu lepas. Hantu yang memang benar-benar wujud, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah rakamkan dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim. Tapi saya juga teringat tentang hantu zaman moden yang orang sebut sebagai pengundi hantu. Itu pun hantu juga. Kalau mengikut fatwa Dr. Husaini Tumadi, saya raya, maka pengundi hantu itu kalau dia berbuat demikian maka berdosa lah. Kerana apa? Kerana mengundi itu ulama kata wajib, hukum dia fardu ain, maka menceroboh hak ataupun undang-undang proses pengundian tadi juga adalah berdosa. Maka orang yang mengundi hantu berdosa lah dia. Saya mendaftar di Sepang, di Dun Sungai Pelik, nama dekat sini Dun Sungai Pelik. Tapi tiba-tiba nama saya pergi Dun Tanjung Sepang. Itu hantu juga, hantu yang pandai-pandai manukan nama saya. Setahun saja saya berada di Dun saya mengundi. Kemudian mana tak sempat, tak apalah. Sebab di sana pun kita mengundi juga tak jauh tuan. Saya teringat satu peristiwa apabila saya didatangi oleh seorang perempuan. Tempatnya saya lupa, tapi lepas pada bangi satu. Jom, aku lupa nama. Dia jumpa saya, mula-mula dia telefon dengan saya. Dia telefon, "Ustaz, saya nak nikah." So saya dulu nikah. Dia telefon, "Saya nak nikah." Okeylah, datanglah. Saya kata bawa 2 orang saksi, bawa wali. Maka dia cakap macam-macam. Begitu saya pun saya tertanyalah dia, "Kamu ni anak siapa?" Kalau setakat kampung saya ni sampai Sungai Pelik, saya semua kenal apa-apa. Dia diam apa. Ini kisah benar. Saya nak kaitkan dengan pengundian itu sebab saya amat tertarik dengan kes ini. Bila dia datang jumpa saya tuan-tuan, saya tengok IC dia. Budak perempuan ni muka ala-ala Cina. Bukan muka Jawa kali ni. Muka Melayu pun tidak, tapi sebenarnya bila saya dapat surat-surat dan lampiran dari mana-mana, dia penduduk Sabah. Dia orang Sabah, dia kata, "Saya bukan orang sini, Ustaz." Terus terpacul daripada mulut saya, "Kamu mengundi di mana?" Terus saya cakap begitu. Barulah saya teringat bahawa orang-orang yang selalu menyebut, mewartakan tentang apa? Pengundian itu.
Kamu mengundi di mana? Di Sepang lah. Kamu bukan orang sini, bukan duduk sini. Seorang pun tak kenal kamu orang sini. Tapi alamat dia dalam IC apa tuan-tuan? Kampung saya, Kampung Batu 2, Sepang, Selangor. Memang betul. Tu kita beri betul-betul terjadi. Mungkin itulah yang istilahkan sebagai pengundi hantu. Bukan orang situ, tak duduk situ, tak kerja situ, tapi alamat situ. Siapa punya hantu kerja ni? Hantu juga. Itu yang dikatakan syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Minal jinnati wal nas. Itu contoh realiti yang saya baru dapat bukti dia. Selama ini saya pun tak apa, orang kata betul tak? Jadi ini mungkin salah satu ataupun fakta yang dapat saya mungkin dekatkan kepada kebenaran. Wallahu a'lam ya. Jadi kita tinggalkan hantu-hantu itu dengan hantu-hantunya. Kita masuk ayat yang ke-104 dalam surah Al-Baqarah. Ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikin ay yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna wasma'u walil kafirin, dan kepada orang-orang yang ingkar, yang kufur itu ataupun orang-orang kafir itu azab ataupun siksa yang pedih. Baik, kita tengok ayat ini tuan-tuan. Apabila Ibnu Abbas satu ketika dia didatangi oleh seorang sahabat, dia datang kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ajar aku satu ilmu lah. Maka Ibnu Abbas kata, apabila kamu mendengar ya ayyuhalladzina amanu, ayat-ayat begitu, kamu kena telik, perhati sungguh-sungguh selepas ayat itu, kerana selepas ya ayyuhalladzina amanu ada hukum, sama ada perintah wajib ataupun perintah suruhan ataupun perintah larang. Kita jumpa dalam banyak-banyak ayat dalam Quran, Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kenapa kena perhatikan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa? Lepas itu perintah untuk apa? Kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kamu untuk menunaikan salat Jumat, hukumnya fardu ain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu menjalankan hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya apa? Arak, judi, bertenung nasib itu adalah hukumnya haram. Begitulah seterusnya, dan kita jumpa dengan ayat ini juga yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Maka mana perkataan dalam ayat ini yang kita kena fokus, tuan-tuan, yang kita kena bahaskan sedikit, iaitu pada perkataan ra'ina tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala larang kita ataupun melarang para sahabat dahulu menggunakan ra'ina apabila menyeru Nabi? Apa maksud ra'ina ini? Maka sekali imbaslah kita tengok perkataan ra'ina ini, tuan-tuan. Perkataan yang asalnya daripada fi'il madhi. Kalau kita lihat dia apa? Perkataan fi'il madhi dia ra'a yar'a, iaitu dalam artinya memelihara ataupun memerintah ataupun mengembala. Bila ra'in itu jadi pengembala ataupun pemerintah. Bila jadi ra'iyah itu maksudnya rakyat. Jamak dia atau plural dia ru'a, itu rakyat. Kita biasa mendengar perkataan ra'i ini dalam satu hadis yang terkenal, itu apa? Kullukum ra'in. Ini ra'ina. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pengembala ataupun
tanggungjawab kamu ataupun orang di bawah pemerintahan kamu. Jadi perkataan ini kalau daripada ra'una itu dia bisa juga membawa makna apa? Bodoh, ataupun orang yang buruk perangai, ataupun orang yang bejat akhlak. Dia boleh dipesongkan sedikit tuan. Itu kalau kita belajar tasrif, tahu kita akan gitulah. Kenapa ayat ini? Kerana asalnya gitu elok. Pemerintah ataupun pengembala ataupun pemelihara. Tetapi Yahudi ini tuan-tuan, mereka menggunakan perkataan ini untuk mengejek baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia gunakan mungkin dengan kata yang agak sama, ataupun menggunakan perkataan yang sebenarnya bukan dimaksudkan tadi. Tetapi dengan menggunakan apa? Dia mengatakan bahawa Rasul itu ra'una, iaitu bodoh Rasul. Dia panggil itu kalau dalam bahasa pasar tersebut, wahai bodoh, pekaklah, mari dengar Rasul. Begitulah maksudnya. Maka Rasulullah ini tuan-tuan, walaupun Yahudi menggunakan perkataan yang sama-sama, kalau kita mungkin tak jelas. Kalau kita syukurlah, tapi Allah Ta'ala bagi kepada Nabi ini kelebihan. Walaupun perkataan mereka itu diselewengkan, Rasul tetap dengar. Rasul tahu apa maksud ataupun kehendak tujuan orang Yahudi tadi untuk menggunakan perkataan ra'ina tadi. Jadi maka maksud dia apa? Orang bodoh, tunggu sebentar maksudnya. Itu dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 45 Allah Ta'ala sebut minal ladzina hadu, sebagian orang-orang Yahudi ini yuharrifunal kalima an mawadhi', mereka ni menukar, memalingkan perkataan itu daripada maksud sebenar. Wa qalu sami'na wa asayna wasma' ghairu musma' wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din. Itu tujuan mereka. Mereka menggunakan lidah mereka untuk memutar belit ataupun dengan menggunakan lidah yang begitu lembut sekali. Kalau kita ni cakap perli, cakap melulu lah. Kalau kita orang makanan tu basi, makanlah, makan tak makan. Tu padahal tujuan kita tu apa? Memperbodohkan orang. Begitulah orang-orang Yahudi. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wanzurna lakana khairan lahum. Kalaulah mereka mengatakan kami dengar dan kami taat, wanzurna, maka perhatikanlah kami. Perkataan unzurna tadi kita lihat. Unzurna maksudnya apa? Tindiklah kami, tolonglah ambil perhatian kepada kami. Lakana khairan lahum, itu adalah lebih baik, wa aqwam, dan itu adalah lebih benar. Walakin la'anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Tetapi Allah Ta'ala apa? Mereka ni beriman kepada Allah Ta'ala ini kecuali orang-orang yang sedikit saja. Maksudnya apa? Ramai yang tidak beriman, hanya berpura-pura dia kasih cinta kepada Nabi, tetapi pada hakikatnya dia membenci Nabi. Dia membenci perangai Nabi, sifat Nabi dan ajaran yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat ayat ini, dia merupakan satu peradaban ataupun ayat yang Allah Ta'ala tujukan kepada kita, mengandungi apa? Adab-adab ketika kita berkomunikasi, bercakap dengan orang. Lebih-lebih lagi kita cakap dengan orang tua, mak bapak kita, bercakap dengan pemimpin bagaimana, bercakap dengan rakan sebaya bagaimana. Komunikasi ini amat penting kerana banyak kes-kes berlaku. Perceraian utamanya adalah kadang-kadang disebabkan apa? Komunikasi. Percakapan ini diambil mudah oleh setengah pasangan suami isteri. Mungkin suami balik kerja penat kan? Bila penat tension tuan-tuan, maupun baling. Oi Nina, penat di mana sini? Picit kepala. Suami pun, isteri pun datang Nabi picit. Tapi dalam keadaan hati yang rasa terluka sebenarnya. Kerana apa? Komunikasi suami tadi cukup tak baik. Patut dengan cara yang lemah lembut. Minah membalik benar sangat. Kerja tadi banyak sungguh, pening kepala, tolong picit dengar. Hati isteri pun sejuk dengar, dia pun picit dengar dengan ikhlas.
Ustaz saya bekerja Ustaz, mana adil saya nak picit suami je, suami pun kena picit saya. Okeylah, senang. Tangan kanan suami picit kepala isteri, tangan kanan isteri picit kepala suami. Sama-sama picit. Adil lah. Sebab apa? Sama-sama bekerja. Sebab ada kebanyakan kita sekarang suami isteri bekerja. Jadi suami kena bertolak ansur bila isteri itu bekerja. Sekali-sekala kena basuh kain, sekali-sekala bangun malam kena ciputkan anak, kena buat susu anak. Kita kena apa? Kena sama-sama saling atau tolong dalam keluarga. Penting dikomunikasikan tersebut. Dan arahan Allah Ta'ala tentang pengharaman, larangan kepada kita untuk menyerupai orang kafir, sama ada dari segi percakapan, perbuatan, berpakaian, dan begitu juga dengan hal-hal peribadahan ataupun perayaan. Dan larangan kita menyerupai orang kafir tersebut, maka Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah menyebutkan, bu'istu baina yaday sa'ati bisayf. Aku ini dibangkitkan menjelang kiamat. Artinya Rasulullah ini adalah Rasul terakhir. Maksudnya sebelum ini tak jumpa. Maksud Rasul akhir ini Rasul umat sampai hari kiamat. Hatta yu'badallahu, hatta yu'badallahu wahdahu bila syarika, sehinggalah diabadikan, diibadahi Allah Ta'ala itu tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila rizqi tahta zilli rumhi, dijadikan rezeki itu di bawah apa? Zilli rumhi, di bawah bayang-bayang tombakku, Rasulullah kata. Wa ila zillatu was-saghar, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan itu man khalafa amri, kepada siapa ataupun bagi sesiapa yang menyalahi perintah. Yang saya nak ambil yang ujung ni aja. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Hadis itu disambung, barang siapa yang tasyabbuh ataupun yang menyerupai dengan satu kaum, fa huwa minhum, maka dia tergolong daripada kaum tersebut. Jadi ayat hadis ini berkaitan dengan ayat ini merupakan larangan kepada kita menyerupai orang-orang kafir. Kita dulu pernah disajikan mungkin dengan satu isu berkenaan dengan gongzi fajar. Pernah tahu gongzi fajar? Macam mana gongzi fajar? Islam pandang macam mana? Ni gongzi raya. Sedangkan dilarang oleh Allah Ta'ala untuk kita menyamakan ataupun satu hari itu sama. Kita padukan gongzi itu gongzi fajar, raya itu hari raya. Jadi Islam kata kalau satu ulama menyebutkan, kalau satu hari raya itu tuan-tuan, kita kongsi dalam satu hari raya, hukumnya haram. Kerana apa? Satu Syawal adalah hari ibadah, diharamkan berpuasa, berniaga penjangan, kena ziarah berziarah. Pada hari itu kita kena berbuka. Kenapa? Kerana itu perintah syarak. Maka satu hari raya tak boleh, haram hukumnya gongzi raya. Dan ada khilaf ulama, maka selepas daripada satu Syawal itu boleh. Nak buat jamuan mungkin kongsi raya, kongsi fajar dengan hari raya itu diharuskan, tetapi dengan syarat jangan pada satu Syawal, kerana menyalahi dari segi syarak. Ya, itu kita kena ingat. Begitu juga dengan beberapa perkara yang kita juga disajikan tentang apa? Tarian senaman apa? Yoga. Kenapa difatwakan haram? Kerana dia punya unsur-unsur penyembahan daripada orang-orang Hindu. Dia ada, saya tak tahu sangat, tapi sebab itulah dia diharamkan. Cara menyembah orang Hindu mungkin ada tarik nafas dan sebagainya. Mereka ni menggunakan apa? Ataupun mengundang roh-roh. Sebab saya kata sebut apa? Orang ni kadang-kadang dia mempercayai bahawa makhluk-makhluk ni, batu kayu ni punya semangat. Bila diseru dia akan datang. Jadi
tindu menyeru apa? Syaitan-syaitan iblis dia. Maka dia akan menjadi kuat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya tertarik untuk kita sama-sama bincangkan ataupun kita kongsi pada malam ini, iaitu satu peradaban. Mula-mula kita ambil itu banyak panjang kan? Ada dalam Islam ini panjang, kalau kita nak kupas dia, kita ambil pada hari ini, iaitu berkenaan dengan peradaban yang pertama, iaitu bercakap. Ataupun permulaan bila kita nak memulakan percakapan, ataupun bagaimana kita apabila bertemu dengan saudara kita, rakan kita yang beragama Islam. Jadi begitu penting komunikasi ini tuan-tuan, sehingga seorang ketua budak yang nama dia Kham Bucu, saya baca buku dia kata, sebelum aku memerintah sebuah negara, dia kata, sebelum aku memerintah, aku akan pastikan bahawa segala percakapan aku itu betul dan dipahami oleh orang-orang yang di bawah pemerintahan. Itu kalau pemimpin cakap kena pandai, tak kira lah mungkin jadi pandai itu berak, dia pandai pembohong ke, tapi mesti begitu cantik, orang dengar tak gagap-gagap. Apa pemimpin macam ni? Itu daripada kriteria-kriteria seorang pemimpin. Mungkin tak setuju seorang pemimpin itu dengan apa? Orang Melayu ni asyik minta subsidi baja apa, semua minta subsidi. Pemimpin dia boleh suruh cakap begitu ke negara rakyat? Tak boleh. Dia kena berhelah dalam percakapan dia. Dia mesti kata apa? Kalau pandai mana, dia kena guna hadis. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yadul ulia khairul min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi orang dulu pun tak kecil hati, kan? Pemimpin ini benar betul ya, tapi guna hati, jangan nak menipu orang. Jangan nak menipu rakyat. Kalau niat begitu tak jadilah berdosa. Tapi maksud saya, apa yang kita perlu gunakan perkataan yang baik-baik tadi adalah tujuan apa? Menarik hati supaya jangan ada regah ataupun menjadi marah seseorang dalam percakapan kita. Kita dengan anak-anak biasa lakukan. Kadang-kadang marah, balik dari maghrib ni, tak tahu. Memang kita punya tujuan betul tak? Betul. Tapi kadang-kadang percakapan kita tu apa? Rasa tak elok. Mungkin ada cara lain yang lebih manis. Cakap dengan masukkan unsur-unsur ilmu. Kau nak tahu maghrib iblis dia keluar, syaitan dia keluar cari paksa. Baik masuk sebelum kau dirasuk syaitan. Cakap begitu. Bagi dia menakut-nakutkan, tapi menakutkan benda-benda yang betul. Jangan menipu benda yang betul-betul benda yang apa? Yang mungkar ataupun bertentangan dengan agama. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bergurau pun, bercakap pun perkara yang betul. Ya. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita masuk adab pertama, iaitu memberi salam. Sebelum kita bercakap dengan orang, macamlah saya bercakap macam ni, dia ada adab tuan-tuan. Macam mana mula-mula kalau orang nak berceramah, bertazkirah, dia mesti tak larilah. Kullu amrin fi balin la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa afdal. Setiap urusan perkara yang memberi manfaat tidak dimulakan dengan bismillah, maka terputus daripada berkata dengan berkata. Artinya bila saya sampai di sini, saya akan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tak kiralah kuat ataupun perlahan. Kemudian apa? Kena mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan yang paling baik. Kemudian puji Allah Ta'ala. Dia macam berdoa sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kalau saya baca ni, biasa tuan-tuan mungkin dengar kan, apa ustaz dibaca panjang ni Quran kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, saya baca dalam surah Al-Imran. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kemudian saya sebut amma ba'du. Kemudian saya sebut fa inna asdaqal hadis. Itu sebenarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya sebut tuan-tuan. Kalau ikut saya tak payah baca tu, terus saja masuk bab tajuk ini, tidak.
setiap perkara yang kita buat kena ikut tata cara usul sunnah dia. Sebab orang-orang itu kalau nak bercakap lah di mana pun, di perhimpunan lah, kalau guru-guru tu apalah salahnya, ambil sedikit sekurang-kurangnya, puji Allah Ta'ala sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Paling kurang wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cukup. Itu yang paling pendek lah. Jadi tuan-tuan muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Ala adullukum ala amri in fa'altumuhu tabahaitum. Rasulullah kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu wahai sahabat-sahabat, wahai manusia, kalau kamu lakukan, kamu amalkan perkara ini, tabahaitum, kamu akan apa? Saling kasih mengasihi. Kamu hidup kamu, masyarakat kamu akan bertambah erat hubungan silaturahim kamu. Maka para sahabat pun bertanya, apa dia Rasulullah? Maka Rasulullah kata apa? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Bila sebut sebar ini tuan-tuan, menyiarkan ni, benda ni kena disemarakkan. Bukan sahaja pergi rumah orang mengucap salam, di mana-mana kita jumpa sahabat kita, kenal ke tak kenal, adab dia kita kena memberi salam. Ni sahabat orang ni tak pernah kenal, mantap lah, kita pun tak nak bagi salam. Rugi kita. Kerana para sahabat ni dengan Rasulullah sentiasa berlumba-lumba, siapa yang dulu bagi salam. Tapi mereka selalu kalah dengan Rasulullah. Rasulullah lebih cepat dulu. Mungkin baru mereka fikir, oh itu Rasulullah, aku nak bagi salam, baru nak sebut Assalamualaikum. Rasulullah dah dulu sebut salam. Kerana orang yang memulakan salam, dialah yang membina apa? Mula-mula sekali sunnah tadi, yang menjadikan akan bertambah tambahan ganjaran darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira beri salam. Jangan angkat tangan aja. Angkat tangan aja cara orang Yahudi. Jangan kita amalkan. Memang ada hadis yang sahih. Jumpa kawan, malah mulut keluar malah. Kalau jari Nasrani. Yang saya sebutkan dalam macam mana kan salam keruk, bukan salam keruk sumbang tu. Itu salam keruk duit orang mantu lain. Ini salam keruk yang main-main tu kan. Itu tak mungkin digula-gula, tak ada masalah lah. Tapi kalau okey, siap, tak boleh. Kalau dari segi itu, ulama mengatakan, setengah ulama mengatakan makruh dan yang setengah lagi mengatakan haram. Jadi tak ada yang kata boleh. Makruh pun tak elok. Dan pendapat ilmu mengatakan haram. Kerana apa? Sebab itu larangan ayat ini sekitar disebut apa? Larangan menyerupai orang-orang kafir. Baik. Kelebihan salam ini, satu ketika tuan-tuan datang seorang sahabat, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki, dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia pun berkata kepada Nabi, Assalamualaikum. Maka perawi hadis mengatakan, selepas saja Rasulullah menjawab salam orang itu, Rasulullah kata, Aisyah. Maka datang pula satu orang lelaki, wajah al-akhar, datang yang lain, faqala Assalamualaikum juga, datang seorang lelaki lain, dia jumpa Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, kemudian Rasulullah kata apa? Ishrun. Datang yang ketiga, ja'al akhar, maka Rasulullah SAW ditanya lagi, diucapkan salam, maka orang itu jawab, Rasulullah jawab, Waalaikumsalam. Pas Rasulullah kata apa? Salasuna. Apa benda tu kan? Emas ke? Berlian ke? Yang pertama perak, yang pertama gams ke, yang kedua perak, yang ketiga emas. Itu sukan Olimpik. Berpingat-pingat. Tapi yang pertama tuan-tuan, yang mula-mula apa? Kenapa orang tu jawab? Rasulullah jawab, Rasulullah kata apa? Asyarun. Apa? 10 pahala kau dapat. Orang tu jawab macam mana? Assalamualaikum. Sampai situ. Maka datang orang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Dia tambah warahmatullah.
Rasulullah kata apa? Ishrun, 20 kau dapat. Maka datang orang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salasuna, 30 kau dapat. Kalau kita berjalan sempat agaknya sampai warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kat pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dah belakang. Sempat. Tuan. Agak-agak dia kan? Berpada-pada, pandai-pandai. Sebab itu kena stop kan? Bukan? Lain dah nak kencing ke berak tu lain. Dia memang okey. Tak boleh lah, salah lah. Tapi kalau kita sekali-sekali jumpa, berhentilah lebih baik. Berjabat tangan. Dia berbeza. Perbahasan tentang salam itu Assalamualaikum. Dan perbahasan tentang berjabat tangan itu lain. Dia berbeza. Macam tuan-tuan selalu berjabat tangan. Berjabat tangan selepas sembahyang. Setengah ulama mengatakan eloklah. Boleh tak jadi masalah. Tetapi Imam Nawawi kata dalam syarah dia mengatakan tidak ada nas. Ini kita kena terima hakikat. Saya kita rujuk pada hukum, tidak ada nas yang mengatakan yang biasa orang buat. Kalau orang pondok ni dia buat mana? Selepas subuh dan selepas asar. Jadi Imam Nawawi mengatakan tidak ada nas pun sebenarnya yang sahih mengatakan bahawa benda itu boleh dilakukan. Apatah lagi selepas solat-solat yang lain. Tapi walau bagaimanapun Imam Nawawi kata apa? Tak apalah dia kata. Kalau nak buat juga kerana apa? Asalnya sunnah. Maksudnya kalau tuan-tuan nak buat lepas salam tu, nak buat selawat bersalam-salaman tu buatlah. Tetapi kita kena berhati-hatikan dari segi tekad kita, kepercayaan kita tentang amalan tu. Bahawa ini betul-betul sunnah tu, kena hati-hati. Maksudnya kita nak apa? Bukan silaturahim. Tapi jangan sampai kacau kalau ada orang selepas itu nak solat sunat. Haram hukumnya. Katalah ada member kita, misalnya dia lepas doa dia terus solat di situ. Haram kita sibuk. Apa orang ni lepas sembahyang tak nak selawat, tak nak salam. Kita betul ke dia betul? Ini dalam bab ni kita kena juga berhati-hati. Sebab teringat kita dulu tentang apa yang saya sebutkan, perbezaan antara orang yang berilmu dengan kaki ibadah itu memang baik. Tapi tidaklah saya mengatakan tak boleh. Jadi jangan kata saya tak boleh, tidak. Jadi buat silakan, tetapi kita kena bertolak ansur mungkin kepada orang-orang yang solat apa? Solat ba'diyah tadi. Jadi itu bukan sekejap kita akan bincang pada masa akan datang. Maka jadi sempurna salam itu apa tuan-tuan? Iaitu paling kurang Assalamualaikum, paling panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pula ketika lepas solat? Ketika lepas ataupun ketika salam solat. Sampai mana tahapnya ulama sebut? Kalau Imam Syafi'i kata cukup, yang paling tinggi sekali apa? Yang maksimum sekali Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada wabarakatuh. Kecuali kalau kita sembahyang mayit tadi. Kalau sembahyang mayit tadi boleh kita disunatkan sambung untuk si mayit tadi, semoga keberkatan ke atas si mayit tadi. Jadi janganlah kita pandai-pandai dalam sembahyang, kita salam, kita sampai warahmatullahi wabarakatuh tak ada dalam nas dia, tak boleh. Jadi kita kalau melakukan perkara yang tidak ada sunnah dia dibolehkan pun tak ada, kita rugi kita amalan kita jadi sia-sia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang makruh memberi salam ini macam mana? Cara makruh artinya apa? Ini tegal. Kalau boleh jangan buat. Kita terbalikkan perkataan itu. Alaikassalam. Wah, nak ada style sikit pun kan. Waalaikumsalam. Maka satu ketika datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW sebut begitu, Rasulullah macam tak jawab. Rasulullah kata sesungguhnya apa? La taqul alaikassalam. Jangan kamu sebut alaikassalam, terbalikkan. Fa inna alaikassalam tahiyatul mauta. Sesungguhnya ucapan terbalik alaikassalam itu hanyalah kepada siapa? Kepada orang mati. Jadi jangan tuan
Kalau Waalaikumsalam, jangan. Ada orang mati dia boleh. Dia sebab kita kalau pergi mana, ziarah kubur pun dia ada doa. Atau kepada orang yang mati, kita boleh sebut Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kalau tadi orang perempuan, domen ni pun kena pandai lah. Juga sikit-sikit kan. Bila-bila lagi Pak Imam, Pak Bilal, jadi Bilal macam mana? Nak ganti nama. Kenalah pandai-pandai juga. Jangan supaya seorang doa seorang-seorang, orang lain aminkan. Untung Pak Imam kadang-kadang. Allahumma ufirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Orang lain amin, Pak Imam untung. Sebab apa? Pak Imam minta doa ampunkan dosa dia. Saya kata sikit-sikit doa. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Untuk Pak Imam aja tu, Pak Imam kena tukarlah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ataupun salamatan fi dinina. Boleh mana-mana boleh, tapi kena betul alif lam ni. Kalau dah alif lam tak boleh ada alif lam. Maksudnya apa? Itu peradaban tuan-tuan. Nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macamlah kita jumpa majikan, kita nak apa jawatan, bekerja. Ada tuan-tuan cakap suka hati melalui dia, ada. Langsung dan tu juga dia dah tolak kurang ajar betul orang. Nak minta dengan aku tak ikut apa? Tak ikut cara. Suka hati dia. Sebab tuan-tuan Rasulullah SAW pun bila hantar surat kepada apa? Pemimpin kufar. Contohnya di Rom. Dia hantar macam mana? Rasulullah mulakan begitu beradab sekali. Sehingga yang Rasulullah tak tinggal apa dia? Cok ruh. Dapat. Siapa tuan-tuan ada cok elok buat cok diri. Kalau sampai ada syarikat, ni buat surat itu dengan cok, maka itu lebih terserah, lebih bersungguh-sungguh. Kerana satu ketika Rasulullah bila dia hantar surat pada Raja Rom, maka sahabat kata, ya Rasulullah, sekarang ni kebanyakan orang-orang kalau menghantar surat ya Rasulullah nak kena guna cok. Maka jam tu juga Rasulullah kata buat cok. Cok timbul dan tulis oleh Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ada situ Muhammad Rasulullah. Dan mulakan apa? Cara yang Rasulullah mulakan apa? Sunnah. Ni kita kena ikut sunnah Rasulullah kalau kita menulis surat. Pertama apa? Atasnya mesti Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita baca tentang Sulaiman, dia hantar surat kepada Balqis. Padahal Balqis ketika itu sembah matahari, sembah bintang, tapi dia tetap mulakan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Datang surat ini, berita ini daripada Sulaiman dan dimulakan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada pun macam mana Rasulullah kata, hendaklah dituliskan daripada siapa? Kalau sekarang ni kita tengok yang betul lah, cantik lah mengikut sunnah Rasulullah. Kalau daripada jabatan kita tengok apa? Yang akan tuduh atas berapa? Untuk jabatan agama Islam selama. Betul, memang itu cara yang betul. Kemudian dia sebut mungkin Assalamualaikum kepada siapa? Itu semua sunnah bukan yang telah diajar dalam agama kita yang Rasulullah SAW telah buat. Dan puji-pujian tu yang akhir tu itu lebih awal. Segala keprihatinan ataupun perhatian dari pihak Tuhan kami ucapkan ataupun saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Itu pun ada. Jangan permohonan ini tidaklah diluluskan. Tak payah dicampur. Kurang ajar, tak ada guna usul yang baik. Itu cara. Bukan seratus-ratus lagi, beribu-ribu, berjuta-juta kemaafan lagi kita minta. Kerana apa? Supaya orang baca merasa seronok, merendahkan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la inna Jibril. Rasulullah kata kepada Aisyah, isteri dia, bila dia balik, dia cakap dengan Aisyah, inna Jibril tuqri'uki salam. Sesungguhnya Jibril ni, wahai Aisyah, dia ucap salam kepada kau. Ini dalam bab apa? Dalam bab sampai menyampai. Allah tak dapat datanglah penulis mantu dia. Aku kirim aja lah, aku ada RM10, kirim salam lah dekat dia. Wajib tuan-tuan hukumnya sampaikan salam tadi kepada Tuhan. Dan Tuhan punya yang apa, orang yang disampaikan salam tadi, Tuhan ni jangan ambil duit aja. You
ya, tak boleh ya, dosa. Dia sama macam orang kita sebut Assalamualaikum, begitulah dia wajib juga jawab salam tadi. Dia tak boleh, ya ke hanya tak boleh. Dia kena sebut wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebab apa? Jibril hebat Aisyah ni tuan-tuan, sehingga apa? Sehingga Jibril pun berkirim salam kepada Aisyah melalui junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qalat wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Aisyah pun menjawab wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu guna domir tu ganti nama tu. Kalau yang kirim salam dengan kita anak perempuan kita, menantu balik, Pak Mina tak dapat balik, dia demam, dia kirim salam, jawab macam mana? Wa alaihi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan ya selamat sejahtera kepada dia. Oh, tak dapat semua. Jangan terjemah. Siapa terjemah? Contohnya salam satu Malaysia, dia tak dapat. Jangan mandai-mandai. Bukan tak boleh sebut salam satu Malaysia, tidak. Maksudnya jangan terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terjemahkan selamat sejahtera ke atas kamu dan rahmat Allah dan keberkatan. Oh, kita pun sama tak boleh. Ataupun Pak Bilal sekali-sekali kepengen agaknya terjemahkan azan. Sebab dia kata, oh, orang ustaz dipanggil bahasa Arab tak datang surau, tak datang pergi masjid, cakap Melayu juga ustaz. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Baik, orang gemblong apa Pak Bilal ni. Tukar dah macam kamu antar tukar bahasa Turki azan. Ditukar dalam bahasa Turki. Tujuan apa? Tak lain tujuannya kerana apa? Kerana nak menghina apa? Protokol atau menghina ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila-bila sebut tentang salam satu Malaysia, ada orang tanya ke saya, nak berancam apa hukum? Kita bukan sebab siapa yang buat tadi. Kita nak tahu hukum. Macam sikit dulu kalau kita telah membahaskan tentang kalimah Allah, bagaimana Islam pandang tentang pemberian duit, usaha daripada judi dan sebagainya bagi kepada orang aku. Jadi kita pandang pula dalam isu ini, iaitu salam satu Malaysia. Kadang-kadang orang-orang ni tak cukup dia cakap berucap, dia pakai bawa sembahyang. T-shirt tu besar sini belakang, salam satu apa? Lambang apa tu? Lambang satu bendera satu Malaysia. Makro dalam bawa ada sembahyang. Nak bawa letak depan tak? Salam satu Malaysia. Letak belakang jangan. Allahu Akbar, salam satu Malaysia. Dah orang ingat itu. Tak ingat apa? Tak ingat lagi sebab sembahyang. Dah jadikan orang tidak khusyuk. Jadi bagaimana Islam pandang tentang ucapan itu? Dia boleh menjejaskan akidah kita kalau kita beranggapan bahawa salam satu Malaysia itu adalah ucapan yang paling baik selain daripada salam. Itu boleh jadi. Sebab tak ada cara ucapan permulaan atau akhiran yang paling baik selain apa yang telah diajar oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia tambah wallahu a'lam? Tujuan tu apa saya pun tak tahu. Mungkin tuan boleh bagi alasan kenapa tambah. Mungkin boleh terima kan? Boleh pakai. Tapi itu saya kata jangan sampai beranggapan bahawa Assalamualaikum itu tidak boleh menyatu padukan orang lain. Berdosa. Kalau nak cakap setakat cakap tadi lah, sukalah. Pun bagi saya tak boleh. Kerana perkataan salam itu ayat Quran. Salamun qawlan min rabbir rahim. Selamat sejahtera. Perkataan salam itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jumpa orang kafir pun tak boleh sebut salam sejahtera. Tak boleh. Kerana apa? Menggunakan perkataan salam. Kenapa? Ada baik tak? Itu boleh. Jumpa orang kafir begitu. Begitu pun konon nak tarik, kita menyalahi sunnah, tak boleh. Kita ada tempat-tempat yang boleh kita dengan orang kafir atau nak kita muslim baik kan, bukan tak salah, tapi ada perkara yang kita tak boleh langgar adab dengan orang kafir kan. Memang kita tak sekarang orang kafir dekat dengan kita berdua. Kadang-kadang ada Assalamualaikum Ustaz, rahmat orang yang Cina jumpa saya Assalamualaikum
Orang kafir sekarang pun dia pandai. Macam ada yang boleh berdalil. Allahu Akbar, terpanjang tu orang. Tengok apa tu orang kafir. Kalau itu dia sebut Allah apa? Dia nak sebut tu pula ni. Perkataan Allahu Akbar dan memang sepatutnya pun dia lawankan Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok orang yang buat pikir ataupun buat apa demonstrasi. Yang apa? Yang marah tentang apa? Seorang peguam. Seorang peguam yang kata azan ni jangan apa dipasang keluar mic kan. Tengok orang tu bersebut Allahu Akbar, yang betul lah. Jadi Allahu Akbar ini satu kalimah bukan untuk khusus orang-orang tertentu. Kadang-kadang orang fobia dengan Allahu Akbar, saya boleh lah Allahu Akbar, ya memang ini itu fanatik. Sedangkan itu adalah kalimah paling tinggi yang patut kita ucapkan. Tak kira lah kalau kita merasakan tak puas hati kita daripada sebut cilaka kau, babi kau kedua, lebih baik sebut Allahu Akbar. Itulah yang terbaik. Tapi sekarang alhamdulillah, siapa-siapa pun saya tengok bila demonstrasi dia akan gunakan Allahu Akbar. Tapi jangan niat nak apa provokasi ke apa pun, jangan niat nak elok. Tapi semua orang pakailah Allahu Akbar. Jangan takut. Sehingga pada murid-murid pun kita sekarang kena tanamkan sebut Allahu Akbar dan menjadi ikrar kepada mereka. Bila dah sebut amantu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islam abadina wa bil jihad sabila, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi mungkin ada orang yang tak setuju. Kerana apa? Kepala otak ini pikiran. Memang kita kena tanamkan itu semangat. Terhadap perkataan Allahu Akbar itu dia akan membina semangat. Jadi tuan-tuan kena berhati-hatilah dengan ucapan salam satu Malaysia. Sekarang bagaimana? Jabatan-jabatan biasa sebut salam satu Malaysia. Itu sekali jangan sampai cakap tak, dan ini tak boleh. Kerana ini yang terbaik untuk menyatukan, maka hukumnya adalah